Selamat pagi kepada Puan Florina dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang aktiviti gotong royong dan kita sekolah. Klub kami ialah Klub Alam Ceria. Ini hari kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Lee Xiao Chin, Audrey Corbin, dan Lee Mani. Mari kita tengok pendahuluan 1.0. Alam kita menyediakan sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh itu, kita sebagai sebahagian daripada fenomena ini, kita harus bertanggung jawab untuk melindungi alam sekitar. Kementerian Pelajaran Malaysia juga sentiasa memberikan pemerhatian atas tahap kebersihan sekolah kita, terutamanya dalam kawasan sekeliling sekolah. Sehubungan dengan itu, Kelab Ceria Alam telah merancang untuk mengadakan aktiviti bergotong royong dan kita semula. Aktiviti ini adalah terbuka kepada semua murid di sekolah. Bagi 2.0 matlamat pelaksanaan aktiviti bergotong royong dan kita semula adalah untuk mengekalkan kebersihan kawasan persekitaran. Yang kedua, mengurangkan bahan buangan. Yang ketiga, memberi kesedaran tentang kepentingan kita semula. Keempat, memupuk kerjasama dan memudahkan tugas. Yang kelima, melahirkan perpaduan antara murid dengan perasaan simpati dan empati dalam individu. Bagi 3.0 iaitu objektif. Objektif pertama ialah untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan persekitaran. Yang kedua, memperkukuhkan hubungan antara murid. Yang ketiga, membangunkan semangat kerjasama dan keprihatinan antara murid. Yang terakhir ialah berpeluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang bermakna. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya, Audrey. Okey, yang seterusnya ialah 4.0 kumpulan sasaran. Sasaran kita ialah 50 orang kanak-kanak yang belajar di tadika wawasan Serian dan semua ahli lembaga atau ibu bapa atau penjaga dijemput untuk hadir. Seterusnya ialah 5.0 masa dan tempat program. Tarikh ialah 27 April 2024 iaitu hari Sabtu, dan masa dia ialah pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan tempat dia akan diadakan di tadika wawasan Serian. Seterusnya ialah 6.0 senarai ahli jawatan kuasa. Untuk jawatan kuasa induk, penaung dia ialah Encik Chong Kwek Siong dan penasihat dia ialah Puan Pui Wee Yen. Penyelaras ialah Encik Robinson Ting dan pengerusi ialah Puan Jong Pei Fang. Untuk naik pengerusi ialah saya, Cikgu Audrey Corbin, dan setiausaha ialah Cikgu Lee Mani dan bendahari ialah Cikgu Lee Xiao Chin. Untuk jawatan kuasa pelaksanaan dan skop kerja, lokasi pertama ialah pada sumber sekolah. Skop kerja dia ialah mengecat dinding dan membaiki almari. Dan pihak yang bertanggungjawab ialah guru penyelaras Puan Martina Lilian Chin dengan 5 orang ibu bapa dan 10 orang murid. Lokasi kedua ialah tandas. Skop kerjanya ialah membersihkan longkang dan membaiki pintu dan siki. Pihak yang bertanggungjawab ialah Cikgu Penyelaras Encik Roslan bin Khalid dengan 5 orang ibu bapa dan 10 orang murid. Lokasi ketiga ialah bilik belajar. Skop kerjanya ialah mengelap tingkap dan meja, menyapu, menyemut dan membuang sampah dan mengelap kipas siling. Pihak yang bertanggungjawab ialah guru penyelaras Puan Nona Anak Dave dengan 5 orang ibu bapa dan 15 orang murid.
Dan lokasi akhir sekali ialah Taman Sains. Skop kerjanya ialah mengumpul bahan kita semula, mengecat tayar untuk menanam bunga dan mengubah suai botol plastik sebagai bahan hiasan taman. Pihak yang bertanggungjawab ialah guru penyelaras Encik Sion anak Ederson dengan 5 orang ibu bapa dan 15 orang murid. Seterusnya saya akan serah kepada Cikgu Limani. Okey, salam rakan-rakan. Untuk seterusnya 7.0 angkaran pembelajaran, ini adalah hasil angkaran. Untuk yang pertama, cat Nippon Pen, 1 unit adalah RM80 dan kita perlukan 4 unit, iaitu jumlahnya RM340. Yang kedua, roller, ini jumlahnya adalah RM50. Dan tray yang digunakan untuk menyimpan cat itu kita kena perlukan 6 unit dan jumlahnya ialah 30. Yang keempat ialah penyapu lembut. Ini untuk menyapu dalam kelas. Ini kita perlukan 10 unit dan satu adalah RM8 dan total jumlahnya adalah RM80. Untuk penyapu keras kita perlukan 3 unit dan jumlahnya ialah RM30. Dan seterusnya untuk bahagian mengemop, mop yang kita perlukan adalah 5 unit dan 1 unit adalah RM10. Jadi jumlah keseluruhannya ialah RM50. Untuk yang ketujuh, kita perlukan baudi. RM6 untuk 1 baudi dan kita perlukan 5 unit. Dan jumlah untuk baudi adalah RM30. Untuk yang ke-8, kita perlukan kain untuk mengemop cermin. Kita perlukan 10 unit dan jumlah untuk kain adalah RM10. Untuk yang ke-9, kita perlukan kunci pintu untuk membaiki pintu tandas. Kita perlukan 8 unit sebab ada 8 tandas dan bahagian ini perlukan RM40. Dan akhir sekali yang ke-10, snack. Kita kena sediakan snack untuk tetamu, ibu bapa yang hadir, iaitu RM5 seorang. Kita angkaran ada 80 orang yang hadir, jadi kita perlukan RM400. Dan kesemua ini angkaran jumlah adalah RM1,040. Untuk yang seterusnya, 8.0 tentatif program jaga ibu bapa anak penjaga, termasuk juga guru-guru dan murid-murid ke sekolah. Selepas itu, pada 8.15 pagi, kita akan mengadakan taklimat sebelum kerja gotong royong dan kita semula. Dan selepas 15 minit, iaitu 8.30 pagi, aktiviti gotong royong dan kita semula akan bermula. Dan kita akan habiskan aktiviti ini pada 11 pagi dan kita teruskan dengan aktiviti jamuan dan jamuan selama 1 jam, iaitu pada 12 tengah hari majlis akan bersurai. Sebagai penutup, aktiviti gotong royong dan kita semula yang telah dirancang ini bukan sekadar usaha membersihkan dan mengindahkan kawasan komuniti kita, malah sebagai sesuatu peluang untuk belajar sesuatu yang baru. Akhir kata, kami berharap agar usaha bergotong royong dan kita semula memberi manfaat yang berpanjangan kepada semua dengan mengamalkan semangat kerjasama dan kita semula bersama. Masyarakat sekolah boleh membentuk suasana kawasan sekolah yang lebih selesa dan ceria. Okey, ini adalah rujukan yang kami dapat dari internet dan juga buku-buku. Sekian, terima kasih.